Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang perempuan berumur 38 tahun, manakala kes kedua ialah seorang lelaki berumur 57 tahun. Kedua-dua kes telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 128 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam membawa jumlah keseluruhan kepada 13,673 kes. Terdapat 24 tambahan kes-kes baru kepada 9 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 75 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 4 daripadanya iaitu kluster Ishiwat Sendirian Berhad, kluster FFY Construction Site Dormitory, kluster SCCB Staff House dan kluster CJ Sun Construction Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 7371, 7452 dan 7815. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 183 kluster. Dalam pada itu, terdapat 29 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 178 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,276 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,303 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 8 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,122 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 525,949 ujian. Menteri Kesihatan juga menjelaskan pada 4 November 2021, 6,617 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 354,428 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 82.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 278,468 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 64.8% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, kenyataan media yang berhormat Menteri Pendidikan mengenai pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang akan berlangsung bermula hari Isnin 8 November 2021 ini, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga yang berkenaan bahawa setiap remaja yang akan datang untuk menerima vaksin COVID-19 di pusat-pusat vaksinasi adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR BruHealth semasa proses pendaftaran oleh guru-guru sebelum memasuki pusat vaksinasi, membawa kad pintar serta kad BruHIMS jika ada,
membawa borang persetujuan vaksinasi, borang pemeriksaan kesihatan, serta borang soalan saringan meja flu ataupun flu desk screening question forms yang telah dilengkapkan terlebih awal. Memakai sungkup muka pada setiap masa, melakukan penjarakan fizikal, membawa payung dan air yang mencukupi dan mematuhi semua arahan petugas-petugas di pusat vaksinasi. Di samping itu, setiap remaja juga perlu mengisytiharkan kepada kaki tangan kesihatan di pusat-pusat vaksinasi bahawa kod BruHealth mereka adalah berwarna hijau atau kuning, tidak mengalami simptom serupa flu, tidak dikenakan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Bagi mereka yang baru sembuh dari COVID-19, mereka hendaklah memastikan tarikh vaksinasi mereka adalah tidak kurang dari 4 minggu dari tarikh mereka telah disahkan sembuh. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong dibukakan secara walk-in kepada orang ramai bermula 10 November ini khusus bagi mereka yang sedang menunggu dan ingin mendapatkan vaksin dos kedua namun terjejas oleh program vaksinasi bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Bagi orang ramai yang sedang menunggu dan berhajat untuk mendapatkan vaksin dos kedua, dan perjanjian mereka di pusat vaksinasi yang terlibat telah terjejas disebabkan program vaksinasi bagi remaja berumur 12-17 tahun. Mereka adalah dialu-alukan untuk hadir secara walk-in ke pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong bermula pada hari Rabu 10 November 2021, iaitu jika tempoh masa di antara dos pertama dan kedua mereka telah mencapai tempoh yang dibenarkan. Tempoh masa yang ditetapkan bagi vaksin Moderna ialah 4 minggu, manakala bagi vaksin AstraZeneca pula ialah sekurang-kurangnya 6 minggu. Waktu perkhidmatan pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong ialah jam 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan jam 1.45 hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 8 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 6 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, sebanyak 58,500 dos vaksin Pfizer-BioNTech tiba di negara Brunei Darussalam dari Belgium lewat petang kemarin. Vaksin tersebut akan diberikan kepada remaja berumur 12 hingga 17 tahun bagi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan yang akan dilaksanakan bermula 8 November ini. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Ketibaan vaksin ini merupakan yang pertama dari keseluruhan 300,690 dos vaksin Pfizer-BioNTech yang akan dibekalkan secara berperingkat. Otoriti Kawalan Ubat-Ubatan Negara Brunei Darussalam BDMCA telah mengesahkan keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech berikutan proses penilaian saintifik yang terperinci oleh Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 Kebangsaan. Penubuhan pasukan swaba bergerak di bawah Public Health Emergency Operations Centre (SHIOC) Kementerian Kesihatan atau Mobile Swabbers tahun lalu memudahkan orang ramai yang tidak dapat hadir ke pusat-pusat swab di negara ini untuk menjalani ujian swab iaitu bagi kontak-kontak rapat kes positif COVID-19 di negara ini. Pasukan tersebut bergerak ke rumah-rumah persendirian, pusat-pusat tahanan, dormitori-dormitori atau tempat tinggal pekerja asing. Sejak negara berdepan gelombang kedua pandemik COVID-19, sebanyak 17,538 ujian swab RT-PCR dilakukan oleh pasukan berkenaan, manakala antigen rapid test sebanyak 14,618 sudah dijalankan sejak Ogos tahun ini. Pusat bergerak ditempatkan di bangunan hostel lelaki Yunisa dan di Pusat Kesihatan Brakas dengan lebih 20 pasukan menjalankan tugasan ujian swab bergerak yang dikalas oleh para pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan dengan bantuan para sukarelawan daripada jabatan-jabatan kerajaan dan belia. Dengan adanya kapasiti tersebut dapat menjalankan ujian swab bagi kira-kira 800 orang dalam masa sehari.
Jadinya fungsi pasukan ini ditubuhkan adalah untuk memudahkan orang ramai yang tidak berupaya untuk hadir ke swab center. Ianya termasuk mereka yang mempunyai masalah tertentu seperti yang ada pergerakan yang terhad, contohnya yang terlantar di katil atau yang menggunakan kursi roda yang susah untuk dipindahkan menggunakan kereta biasalah. Ini juga termasuk mereka yang dah dapat memandu sendiri, contohnya mungkin indongnya sudah dipindahkan ke pusat pengasingan kebangsaan ataupun kerana didapati positif. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan malam munajat secara maya pada setiap hari Sabtu malam Ahad yang boleh disertai oleh orang ramai dari kediaman masing-masing. Penganjurannya merupakan salah satu usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai malam munajat boleh melayari pautan tertera atau mengikuti secara langsung melalui Instagram @pdi_kheu. Malam munajat akan diteruskan hari ini bermula pukul 6.30 petang. 35 asteroid baharu dikesan oleh kumpulan saintis komuniti Citizen Scientist dari negara Brunei Darussalam dalam program anjuran pertubuhan kolaborasi pencarian astronomi antarabangsa IASC. Program merupakan program gabungan pentadbiran aeronautik dan angkasa negara NASA Amerika Syarikat. Dari bulan September hingga Oktober lalu, 6 kumpulan tempatan yang terdiri daripada 30 ahli menyertai kempen pencarian asteroid IASC, anjuran bersama Persatuan Astronomi Nepal (NASO) dengan Persatuan Astronomi Brunei Darussalam (PABD). Semasa program, peserta berpeluang menggunakan perisian astrometri canggih untuk menganalisis gambar dan data langit sebenar yang disediakan oleh teleskop Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (PANSTARS) di Hawaii melibatkan pemerhatian objek dekat bumi dan asteroid jalur utama. Karnival Usahawan Muda ASEAN ke-6 atau Karnival AYE akan diadakan bermula 18 hingga 21 November 2021 dengan mengetengahkan tema Reimagining Business in the New Paradigm. Kemarin diadakan sidang media bagi karnival berkenaan secara dalam talian. Tema kali ini menggesa para peniaga dan pengusaha muda untuk menangani cabaran yang dibawa COVID-19 melalui digitalisasi, kepimpinan, kerjasama dan penglibatan inklusif wanita dalam menangani cabaran ke arah pengadaptasian norma baharu. Karnival AYE dihoskan oleh Young Entrepreneurs Association of Brunei sebagai pengerusi AYEC bagi tahun 2021. Melalui AYEC dapat dijadikan platform untuk menyatupadukan dan mengembangkan usahawan wanita muda serta komuniti peniaga wanita di ASEAN ke arah menyumbang kepada perkembangan sosioekonomi ASEAN. 586 buah komputer riba diterima oleh Kementerian Pendidikan daripada syarikat Brunei LNG Sdn Bhd melalui kempen sumbangan peranti. Kempen dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Mizan Adiliyah binti Haji Muhammad Deli, Pengurus Sumber Manusia dan Hubungan Luar Syarikat Brunei LNG Sdn Bhd kepada Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, Pemangku Pengarah Pendidikan Kokurikulum selaku Wakil Kementerian Pendidikan. Kempen bertujuan membantu pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Seorang pemandu dikenakan kompaun setelah didapati melanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya penggal 68. Hasil siasatan mendapati pemandu bengkel kereta berakas Sdn Bhd, Parminder Singh telah menggunakan sebuah kenderaan jenis platform towing truck bagi memunggah sebuah kenderaan lain jenis car carrier yang dipandu melalui jalan utama berakas baru-baru ini.
Pemandu terbabit dikenakan denda kompaun atas kesalahan-kesalahan seperti yang tertera. Jabatan Pengangkutan Darat juga mengeluarkan surat amaran kepada pengurus atau pemilik syarikat berkenaan. Bagi sebarang maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas jalan raya, laporkan dengan menyertakan gambar atau video melalui talian Darussalam 123 atau melalui WhatsApp talian Darussalam 833 3123. Berita antarabangsa. Para perunding di sidang kemuncak iklim COP26 yang berlangsung di Glasgow mesti mengambil langkah-langkah tambah dalam tempoh 24 jam akan datang. Menurut Presiden COP26, ia bagi memastikan satu kejayaan dapat dihasilkan pada minggu hadapan. Alok Sharma dalam sidang media menggesa para perunding untuk memperdalami segala isu sebelum bermulanya segmen peringkat tinggi bersama para menteri minggu depan. Dalam kenyataan berasingan yang dikeluarkan oleh PBB, jelas Sharma tanpa sejumlah isu yang gagal diselesaikan tidak memungkinkan untuk menyambung sidang tersebut pada minggu kedua. Beliau mengingatkan komitmen para pemimpin yang dibuat pada awal sidang dan berusaha mengekalkan peningkatan kadar suhu global kepada 1.5 darjah Celsius dengan para saintis berkata telah tersasar jauh dari situasi cuaca ekstrim ketika ini. Jurucakap Kementerian Luar China meminta Amerika Syarikat untuk lebih bersikap telus dalam pengesanan asal coronavirus dan segera bertindak balas terhadap kebimbangan antarabangsa. Wang Wenbin menyatakan perkara tersebut bagi membidas kenyataan timbalan Setiausaha Media Rumah Putih yang sebelum ini berkata Amerika Syarikat dan rakan kongsinya akan terus mendesak untuk mendapatkan jawapan dari China. Pada satu sidang media di Beijing, Wang berkata bahawa China sentiasa mematuhi prinsip penyertaan saintifik terbuka dan telus dalam kerjasama saintifik global mengenai pengesanan asal COVID-19. Selain itu, tambahnya China telah menjemput pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebanyak 2 kali untuk menjalani penyelidikan pengesanan asal coronavirus di negara tersebut. Austria melaksanakan tegahan dari untuk memasuki kafe-kafe, restoran-restoran dan salon kecantikan ke atas rakyatnya yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Turut ditegah kemasukan ke hotel-hotel dan sebarang penganjuran acara hanya dibenarkan untuk 25 orang sahaja. Ini berikutan lonjakan jangkitan yang direkodkan tahun lalu sehingga kerajaan setempat berusaha keras melaksanakan program vaksinasi ke atas rakyat negara itu. Secara kasarnya, 64% populasi Austria telah divaksin sepenuhnya. Ia selaras dengan purata Kesatuan Eropah, namun sebagai negara dengan kadar terendah di barat Eropah. Kebanyakan rakyat Austria skeptikal terhadap vaksin. Sukan saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris diteruskan dengan satu perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, Southampton menundukkan Aston Villa dengan keputusan 1-0. Sementara itu, malam ini 4 perlawanan dijadualkan berlangsung. Manchester United akan menerima kunjungan Manchester City, Chelsea bertemu Burnley, Crystal Palace menentang Wolves dan Brentford melayani Norwich City. Manakala satu lagi aksi akan diadakan pada awal pagi esok, Brighton akan berentap dengan Newcastle. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Sebelum itu, auda sebagai peringatan bersama terus patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam sama-sama membantu negara pulih daripada penularan wabak COVID-19. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.